Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan penerangan berkenaan dengan bacaan suratul Fatihah yang betul mengikut kaedah untuk kita bertaraki dan mengambil sanad. Seperti biasa, sebelum kita mulakan sebarang bentuk bacaan Al-Quran, kita mulakan dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, pada isti'adzah ini perkara pertama dan huruf pertama yang kita dapat lihat adalah huruf hamzah yang berbaris atas. Pada kebiasaannya terdapat kekeliruan dalam menyebut huruf hamzah ini dengan sebutan a yang ataupun hamzah yang bukan pada makhraj dia. Walhal sebutan hamzah adalah satu sebutan yang sangat mudah bagi orang Melayu. Ia seperti kita menyebut huruf A dan kita sebut atau bila kita tambah huruf sebelum A itu ia menjadi contohnya bila kita letak B, huruf B sebelum huruf A dia akan jadi ba. Maka A ni adalah huruf hamzah yang baris atas yang sempurna. A dan hendaklah kita membuka mulut kita disebabkan hamzah itu berbaris atas, ya. Okey, dan huruf kedua adalah huruf ain. Okey, di sini kebiasaannya terdapat kekeliruan, mungkin juga ketidakfahaman kita dan kita kurang jelas dan tahu di manakah makhraj huruf ain. Huruf ain datang daripada kita punya kalau kita dia dipanggil huruf yang datang pada kita punya halqum, al-halq, dan dia datang daripada mudah bahasanya adalah tekak, bahagian lebih kurang bahagian sini. Jadi huruf ain mesti sebut datang daripada sini. Dan hendaklah kita muncungkan bibir juga disebabkan huruf ain itu berbaris hadapan. A'udzu. Dan huruf zal pula, makhraj huruf zal, hujung lidah mesti bersentuhan dengan dua gigi kapak atas dan lembutkan bunyi dia. A'udzu. Okey. Baik, perkataan seterusnya adalah perkataan billahi. Apabila kita lihat dalam ejaan perkataan billahi, ia adalah terdiri daripada dua perkataan. Yang pertama huruf ba yang baris bawah dan yang kedua adalah lafzul jalalah. Okey. Fokus kita adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah kat sini disebabkan ia bermula dengan hamzah wasal dan lam itu adanya tanda sabdu, maka kita perlu balik pada sifat huruf lam. Huruf lam sifatnya adalah bainiyah. Maka dan tanda sabdu pula adalah, makna tanda sabdu adalah satu huruf mati dan satu lagi huruf berbaris. Sama ada baris itu adalah baris atas, baris bawah atau baris depan. Keadaan di sini adalah berbaris atas. Dan bila kita lihat seperti mana yang saya sebut tadi, huruf lam mempunyai sifat bainiyah, maka kita hendaklah membaca ini dengan bunyi billahi, dengan kita melewatkan atau memanjangkan dalam sebutan huruf lam tadi itu, billahi. Dan juga lam baris atas selepas sabdu itu adalah mesti disempurnakan dengan sebetul-betulnya baris atas, billahi. Jangan dibaca billahi la, macam dia dah pergi kepada imalah ataupun taklil. Jadi tidak sempurna fathah itu. Okey. Dan seterusnya adalah perkara yang perlu kita lihat pada perkataan seterusnya, iaitu minasyaitani. Okey. Huruf mim baris bawah dan nun baris atas biasanya tidak ada masalah. Tetapi yang perkara yang perlu kita fokus di sini adalah huruf shin yang ada tanda sabdu. Dan kebanyakan orang tidak memanjangkan atau tidak dalam bukan memanjangkan semata-mata, tapi tidak menjelaskan sifat huruf shin yang adanya tafasyi, desingan, dan sifat huruf shin juga adalah huruf termasuk dalam huruf yang rakhawah, huruf yang longgar. Dan huruf shin ada juga hamas dia. Jadi perlu kita jelaskan minasyaitani, panjangkan sikit bunyi huruf shin tersebut. Okey.
Dan perkataan yang terakhir dalam ayat ini adalah ar-rajim. Okey. Ar-rajim di sini perkara yang perlu kita lihat adalah huruf ra yang ada tanda sabdu. Ya, biasanya berlaku kita tidak menjelaskan huruf ra yang ada tanda sabdu. Huruf ra mempunyai sifat bainiyah. Maka bainiyah ini perlu kita perjelaskan kadar dia yang ada kadar yang perlu kita letak di situ. Perlu kita jelaskan dalam menyebut huruf ra yang ada tanda sabdu. Sebab huruf ra ni dia juga mempunyai sifat takrir, iaitu getaran ataupun ulangan. Maka kita perlu jelaskan bunyi dia, minasyaitanir rajim, dan ra baris atas perlu ditebalkan sebab ra baris atas sifatnya tafkhim. Okey, jadi perlu ar-rajim. Dia seolah macam kita membuka mulut kita sekejap sebab ra tu hanya satu harakat, dan melebarkan balik mulut bibir kita disebabkan jim yang baris bawah. Okey, kita pergi pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang pertama dalam suratul Fatihah, iaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pada ayat ini perkataan yang pertama yang perlu kita lihat adalah bismillah, bismi. Okey. Bismi huruf ba baris bawah tidak ada masalah, tetapi pada huruf sin yang ada tanda mati, okey, biasanya tidak dijelaskan sifat huruf sin tersebut yang ada sifat hamas, iaitu hembusan angin, dan sin juga mempunyai sifat rakhawah, iaitu hurufnya longgar. Maka huruf rakhawah ni bila dalam keadaan dia mati ataupun ada tanda sabdu, perlulah dijelaskan sifat dia. Dia punya kadar tu lebih panjang berbanding huruf bainiyah dan juga huruf yang syadid. Jadi di sini perlulah kita jelaskan dengan kadar, dengan cara bismillahi. Okey. Dan perkataan yang kedua adalah perkataan lafzul jalalah, tetapi huruf perkataan yang datang sebelum lafzul jalalah ni baris bawah, maka keadaan ini sama juga seperti mana yang saya terangkan pada ayat isti'azah billahi. Maka sifat ni telah saya terangkan dan saya jelaskan, maka tidak perlu saya panjangkan lagi perbahasan berkenaan dengan lafzul jalalah pada ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Okey. Jadi kita pergi atau pindah ke perkataan seterusnya, iaitu ar-rahmani. Okey. Huruf ra yang ada tanda sabdu sama juga seperti mana yang saya telah jelaskan, itu perlu kita jelaskan sifat dia, iaitu bainiyah, dan takrir huruf ra, dan ra baris atas yang perlu ditebalkan. Maka hendaklah kita baca ar-rahmani, ada kadar yang perlu kita sebut, bunyikan huruf ra yang ada tanda sabdu, dan ra baris atas perlu tebal seperti mana yang saya sebut, dan huruf ha mati. Okey, ha mati sama juga dengan huruf sin, sama juga dengan huruf shin. Sebab apa? Sebab huruf ha termasuk dalam huruf rakhawah, iaitu longgar, dan mempunyai sifat lain, iaitu hamas. Maka perlu kita jelaskan. Kalau kita baca bismi, maka kat sini pula ar-rahmani, jelaskan bunyi huruf ha tu, hamas dia, rakhawah dia, kadar dia mesti sempurna dan betul. Okey. Dan kita pergi pada perkataan terakhir, iaitu ar-rahim. Okey. Ar-rahim, huruf ra yang ada tanda sabdu dan ra baris atas, sama juga penerangan yang saya telah berikan tadi pada perkataan ar-rahmani. Okey. Jadi kat sini tak perlu saya panjangkan lagi. Kita pergi pada ayat yang seterusnya, ar-rahim. Sebelum saya terlupa, ar-rahim ini antara tidaklah semua, tapi kebanyakan juga orang tidak menyebut huruf ha ni pada makhraj yang betul. Ada yang bunyi ar-rahim, ar-rahim, bunyi huruf ha, bunyi huruf h, bunyi huruf kha. Maka kita hendaklah hati-hati dalam menyebut huruf ha, iaitu makhraj dia mesti betul. Huruf ha makhraj dia sama dengan huruf ain di bahagian lebih kurang bahagian sini, tekak ataupun lebih jelas injap nafas. Jadi perlulah kita baca ar-rahmanir-rahim. Bila ha ada ha mati, jaga makhraj, jaga sifat huruf ha. Dan kalau ha yang tidak mati, jaga pula dia punya makhraj, mesti betul. Okey.
Dan kita pindah pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang kedua dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Ayat yang pertama, ayat yang kedua ini, ada setengah orang mengqalqalahkan huruf lam. Alham, ya, huruf lam bukan huruf qalqalah, ya. Dan huruf lam termasuk seperti ini yang saya telah sebut sebelum ni, termasuk dalam huruf bainiyah. Hurufnya antara longgar dan juga kuat. Jadi kita perlu sebut alhamdu. Kita boleh sebut alhamdu, alhamdu terlalu pendek, tidak boleh, sebab itu bukan kadar panjang yang kita perlu sebut huruf lam. Huruf lam mesti sebut alhamdu, baru bunyi dia satu huruf dan demi satu huruf. Sama juga huruf mim, alhamdu. Tapi kebanyakannya tiada masalah apabila menyebut huruf mim, tapi yang kebanyakan yang berlaku kesilapan adalah mengqalqalahkan huruf lam. Maka perkara ini perlu kita elakkan. Lillahi, dan di sini lafzul jalalah seperti mana yang telah saya sebutkan, dia ada tanda sabdu dan huruf lam sifatnya bainiyah, maka perlu kita jelaskan ataupun panjangkan sikit, lillahi, ya. Okey. Dan perkataan seterusnya adalah rabbi. Okey. Huruf ra baris atas, ya. Ra baris atas mestilah tebal. Dan huruf selepas huruf ra adalah huruf ba yang ada tanda sabdu. Huruf ba dalam kategori sifat syadid. Syadid ni makna apa? Kuat. Okey. Jadi hendaklah kita baca rabbi. Kita pegang sekejap dekat makhraj huruf ba. Rabbi, ada kadar dia, perlu kita jelaskan. Okey. Rabbil alamin. Okey, al-alamin, ain baris atas yang pertamanya, bila baris atas kita kena buka mulut sikit. Yang keduanya huruf ain biasa berlaku adalah pada makhraj dia. Tidak kena pada makhraj huruf ain, maka bunyi dia bercampur aduk kadang-kadang dengan huruf hamzah, kadang-kadang dengan huruf lain yang tidak jelas. Maka perlu kita pelihara perkara ini. Baik, kita pergi pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, apabila kita lihat balik ayat yang ketiga, perkataan yang wujud ataupun yang ada pada ayat yang ketiga ini sama dengan penghujung ayat yang pertama dalam suratul Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka cara baca, sebutan, makhraj, sifat, semuanya serupa. Okey. Dan ayat yang seterusnya adalah ayat yang keempat, iaitu Maliki Yaumiddin. Bacaannya adalah Maliki Yaumiddin. Okey. Huruf mim baris atas mudah saja. Kat sini tidak perlu kita terlalu panjangkan sangat, dan kadar dia mestilah kadar yang sesuai dengan dua harakat. Dan baris atas seperti mana yang saya sebutkan, hendaklah kita jelaskan dia betul-betul baris atas, tidak boleh bercampur dengan baris bawah, sehingga boleh menyebabkan bunyi taklil, menyebabkan bunyi imalah. Tak boleh baca mali, mali, ma, dan bukan kita tebalkan mali, tidak boleh ditebalkan, sebab huruf mim sifat dia istifal, iaitu suara kita direndahkan, tidak ditolak, dipantulkan ke langit. Okey. Jadi dan perkataan yang seterusnya, perhatian yang perlu kita berikan pada ayat yang keempat ini adalah yaumiddin. Okey, yaumi ni jarang-jarang berlaku, tapi ada juga yang saya jumpa orang baca, orang menebalkan bunyi huruf waw ni, yaumi, yaumi. Tidak perlu, sebab huruf ni adalah huruf yang lembut. Yaumi, yaumi. Okey. Dan ad-din, huruf dal. Huruf dal termasuk dalam kategori sifat syadid, iaitu huruf yang kuat. Maka di sini bila kita membaca yaumiddin, perlu kita pegang sekejap dekat syaddah ataupun sabdu huruf dal itu. Maliki yaumiddin. Baru kita bariskan
dengan baris bawah. Okey. Ayat yang seterusnya, ayat yang kelima, berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Penerangan berkenaan ayat yang kelima pada perkataan pertama iaitu iyyaka, baris hamzah baris bawah bertemu dengan ya yang ada tanda sabdu dan kemudian ya tersebut berbaris atas. Hendaklah kita menekan sedikit bunyi hamzah yang baris bawah ini menunjukkan ya itu ada tanda sabdu. Tidak boleh sekadar kita seolahnya macam memanjangkan sahaja huruf hamzah ni. Iyyaka, tidak. Jadi hendaklah kita tekan sikit. Iyyaka, dan ya baris atas perlulah kita baca dengan fathah yang sempurna. Tidak boleh kita baca seperti mana yang saya sebut tadi, yaka, yaka, iyaka. Okey. Dan perkataan seterusnya dalam ayat ini adalah na'budu. Okey, perkara yang kita perlu beri perhatian kat sini adalah huruf ain. Makhraj yang pertamanya makhraj huruf ain. Yang keduanya adalah sifat huruf ain. Huruf ain juga di antara huruf yang termasuk dalam kategori sifat bainiyah, iaitu mempunyai kadar panjang apabila dia mati ataupun ada tanda sabdu yang sederhana. Na'budu, perlu kita jelaskan, dia tidak boleh na'budu soalan macam mati dan bunyi dia terus berhenti. Mesti ada sedikit eko dia. Iyyaka na'budu. Okey. Dan wa iyyaka seperti mana yang saya telah jelaskan pada awal ayat ini. Okey. Dan perkataan terakhir dalam ayat yang ke-5 ini adalah nasta'in. Okey. Nasta'in, yang pertamanya kebanyakan kekurangan yang berlaku, kekhilafan yang berlaku di situ adalah huruf sin yang tidak dijelaskan sifat hamas dan juga rakhawah dia. Jadi perlu dijelaskan nasta'in. Perlu ada kadar panjang yang sesuai untuk huruf-huruf yang ada sifat rakhawah. Dan huruf ta baris atas. Yang pertamanya seperti mana yang saya sebut, baris atas perlu jelas sempurna baris tersebut. Yang kedua, tidak boleh dibaca pergi kepada antara baris atas dan baris bawah. Dan tidak boleh juga tebal to, mesti lembut, nas dan jelas baris atas. Nasta'in. Okey, dan ain makhraj dia mesti datang daripada tempat dia yang betul. Okey. Dan sekarang kita pergi pada ayat yang ke-6. Okey. Ayat yang ke-6 berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Okey. Perhatian yang perlu kita berikan di sini adalah yang pertamanya adalah jangan membunyikan hamzah wasal baris bawah ini dengan bunyi huruf i. Mesti dengan baris bawah yang sempurna, iaitu i. Ihdina. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, huruf ha. Huruf ha mempunyai sifat hamas. Maka bila kita sebut hamas, mesti ada hembusan angin dan juga ada sifat rakhawah iaitu longgar. Okey. Untuk kita tahu sebutan huruf hamas yang betul, yang pertamanya hendaklah kita meletakkan tangan pada depan bibir kita. Kalau ada rasa angin yang keluar dan kena pada tangan kita, itu menandakan baru betul huruf hamas itu disebut. Ihdina, dan perlu dah dijelaskan dengan panjang yang sesuai bagi sifat huruf rakhawah. Ihdina. Okey, dan na ni ada yang menebalkan disebabkan huruf selepasnya datangnya adalah huruf sad. Ihdina. Jangan ditebalkan, tapi sempurnakan saja dengan baris atas. Ihdina. Okey, dan masukkan huruf sad yang datang selepas dia dengan memberi hamas, tafashi, hamas, rakhawah yang betul, ya. Ihdinas sirata.
dan safir. Huruf sad ada sifat safir juga. Sad, sin dan zai ada sifat safir. Maksudnya adalah desingan. Jadi perlu ihdinas sirata, mesti bunyikan dulu hamas, rakhawah, safir huruf sad tu sebelum yang membariskan dia dengan baris bawah. Sebabkan ada tanda sabdu di situ. Okey, dan menebalkan dengan betul-betul tebal sebab huruf sad sifatnya isti'la dan juga itbaq. Itbaq ini maksudnya tebal dan dia sad antara 4 huruf yang dikategorikan sebagai huruf yang tebal. Sad, dad, ta, dha. Ini adalah huruf-huruf itbaq. Maka di sini sad walaupun baris bawah hendaklah ditebalkan dengan tebal yang sempurna. Okey, dan ra baris atas juga perlu ditebalkan. Ihdinas sirata. Okey, dan ta pun sama, huruf yang punya sifat itbaq dan isti'la, maka perlu ditebalkan dengan jelas, Dan perkataan terakhir pada ayat yang ke-6 adalah al-mustaqim. Okey, berlaku juga kadang-kadang yang saya jumpa orang membaca dengan mengqalqalahkan huruf lam. Ihdinas siratal mustaqim, tal mustaqim. Jangan diqalqalahkan sebab huruf lam seperti mana yang saya sebut bukan huruf qalqalah tetapi adalah huruf bainiyah. Jelaskan al-mustaqim, lembut dan kadar yang panjang yang sesuai. Okey. Dan di sini juga perkara yang perlu diberi perhatian adalah huruf sin yang mati. Al-mustaqim, berikan hamas, berikan rakhawah yang cukup untuk huruf sin, safir huruf sin tersebut. Dan huruf ta seperti mana yang saya sebut, baris atas perlu dengan bunyi baris atas yang sempurna. Al-musta, bukan ta, ya. Dan qaf baris bawah. Okey, huruf qaf ia mempunyai sifat isti'la, tebal tetapi tidak terlalu tebal. Maka kat sini kita tidak boleh sampai membaca al-mustaqim, qim, tetapi tidak boleh juga nipis sebab kalau kita nipiskan menjadi huruf kaf, al-mustaqim. Yang tepat, yang betul adalah al-mustaqim. Okey, yang ketebalan yang sesuai. Baik, itu penerangan berkenaan ayat yang ke-6. Kita pergi pada ayat yang terakhir bagi suratul Fatihah. Ia bermula dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Perkara yang perlu diberi perhatian kat sini yang pertamanya, suka untuk saya maklumkan, suka untuk saya kongsi dan sampaikan, kalau boleh dan sebaik-baiknya kita sempurnakan ayat ini dengan satu nafas, maksudnya baca daripada awal sampai habis, itu yang terbaik. Tapi sekiranya kita tidak mampu disebabkan faktor nafas kita yang terlalu pendek, maka dibolehkan lagi untuk kita berhenti pada perkataan alaihim. Alaihim yang pertama. Okey, perkara yang perlu kita beri perhatian kat sini adalah huruf sad yang pada baris bawah, seperti mana ayat yang sebelumnya, cuma bezanya di sini ia tidak ada tanda sabdu, ia terus baris bawah. Yang pertama kena bunyi, untuk menyebut huruf sad yang betul, kita hendaklah bunyikan sifat safir dia, si, baru kita baris bawah kan, letakkan huruf sad ni dengan baris bawah yang betul dan juga ditebalkan sirata. Okey, dan ra baris atas mesti tebal, ta baris atas pun mesti tebal sebabkan sifat dia itbaq dan isti'la. Huruf sad pun sama, itbaq, isti'la. Okey. Dan kita pergi pada perkataan seterusnya alladzina, yang di sini biasanya tak ada masalah melainkan dalam menyebut huruf zal, meletakkan hujung lidah pada dua gigi atas dan melembutkan sebutan huruf zal tu, alladzina. Okey. Dan kita pergi pada ayat yang seterusnya, an'amta. Okey. Perkara yang perlu diberi perhatian kat sini adalah yang pertama dalam menyebut huruf hamzah baris atas. Jangan mencampur adukkan huruf hamzah, sebutan huruf hamzah, makhraj huruf hamzah dengan huruf ain. Sempurnakan makhraj huruf hamzah dengan betul. An'amta. Dan huruf nun kat sini ada juga yang membaca dengan qalqalah, an'amta. Mungkin tidak berlaku, jarang berlaku pada huruf mim, tetapi
kerap juga terjumpa orang mengkolkolahkan huruf nun di sini. An'amta, walhal huruf nun adalah huruf bainiyah, maka kadar yang sesuai. An'amta, sebutnya satu persatu, baru jelas, sedap didengar, lunak dan sedap bila telinga mendengarnya. Okey, dan perkataan di sini kita perlu berhati-hati dalam menyebut huruf hamzah dan huruf ain. An'amta, ada juga yang bertukar. An'amta ataupun an'amta, bercampur aduk huruf hamzah dengan huruf ain. Jadi perkara ini perlu kita hati-hati. Okey, alaihim, perkara yang perlu diberi perhatian kat sini adalah biasanya hanyalah huruf ain di situ, dengan membunyikan, keluarkan huruf ain pada makhraj yang betul. Alaihim, jangan baca alaihim dengan baca hamzah, bacalah dengan huruf ain, dengan makhraj huruf ain yang betul. Okey, baik, kita pergi pada perkataan ataupun sambungan daripada ayat ini yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim. Okey, huruf yang perlu kita beri perhatian kat sini adalah huruf ghain. Okey, ghairi. Okey, bunyikan, datangkan huruf ghain pada makhraj yang betul, iaitu pada lelangit belakang atas, ya. Di situlah makhraj huruf ghain. Okey, dan perkara juga yang perlu kita beri perhatian kat sini, ghairil maghdu, ada juga yang kadang-kadang terdengar ghairil maghdubi, mengkolkolahkan lagi sekali huruf lam di sini. Jadi kita perlu berhati-hati, jangan sampai mengkolkolahkan huruf lam. Lembutkan, jelaskan sifat baini ya huruf lam. Ghairil maghdubi, sebut dia satu persatu, jangan tergopoh-gapar, jangan terkejar-kejar. Okey, dan huruf yang perlu kita beri perhatian pada perkataan al-maghdubi adalah huruf ghain. Huruf ghain bukan huruf syadid. Huruf ghain termasuk dalam huruf rakhawah, longgar. Maka bila dia mati, perlulah kita memberikan hak dia dalam memberikan kadar, menyebut dengan kadar panjang yang betul. Ghairil maghdubi, bagi dia lalu sekejap dekat makhraj huruf ghain tersebut. Okey, dan tebalkan huruf dad, baris depan. Jangan baca dengan bunyi huruf dal. Ghairil maghdubi, huruf dal. Kat sini adalah huruf dad. Perlu kita jelaskan huruf makhraj huruf dad, ketebalan huruf dad tu dengan betul. Ghairil maghdubi, dan muncungkan bibir sebab untuk kita sempurnakan baris hadapan tersebut. Okey, dan kita pergi pada perkataan seterusnya, alaihim, seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ni, maka saya elakkan untuk memberikan syarahan lebih panjang. Okey, dan perkataan terakhir dalam ayat yang ketujuh adalah tiga perkataan wa la ad-dallin. Okey, yang pertama, jangan menebalkan huruf lam yang datang sebelum huruf dad. Waladda, jangan menebalkan. Huruf lam tetap infitah, tetap istifal. Jadi wala, waladda. Okey, dan kita pergi pada huruf dad. Huruf dad mempunyai sifat khusus yang dipanggil istitalah, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil pemanjangan, dalam bahasa Inggeris adalah elongated, ya. Jadi huruf dad ni adalah huruf yang menggunakan kebanyakan kawasan dalam mulut kita, termasuk keseluruhan keliling tepi lidah kita sampai ke depan, dan juga menggunakan kita punya lelangit atas. Jadi untuk menyebut huruf dad yang betul, hendaklah kita angkat lidah kita, tolakkan, tekapkan dekat lelangit atas, dan menggunakan banyak bahagian belakang lidah, pangkal lidah. Sebab untuk menebalkan, hendaklah kita menggunakan pangkal lidah. Waladda, mesti dengan menjelaskan sifat huruf dad yang istitalah yang saya sebut tadi, dan juga ketebalan huruf dad yang sesuai, isti'la, sebab dad sifatnya isti'la dan juga itbaq, maka memang perlu ditebalkan. Dan pada perkataan ini hendaklah kita membacanya dalam keadaan 6 harakat yang pertamanya. Okey, dan selepas itu
Setelah sempurna 6 harakat, pindah kepada huruf lam yang ada tanda sabdu. Huruf lam yang ada tanda sabdu ni jangan sampai kita menyebutnya dalam keadaan terlalu nak menunjukkan adanya tanda sabdu tersebut, dan hendaklah kita melembutkan tanda sabdu bagi huruf lam tu. Waladdallin. Tidak boleh jangan membanyakkan suara kejap rendah kejap tinggi dalam membaca waladdallin. Huruf dad yang baris yang 6 harakat ini hukumnya adalah hukum mad lazim kalimi musaqqal, ya. Jangan membanyakkan, sebab dalam kita untuk mendapatkan sanad, sekiranya kita membaca dengan nada yang kejap tinggi kejap rendah, ia seolah-olah dikira sebagai mengada-adakan huruf alif di antara dad dengan lam ini. Jadi perkara ini ditegah oleh kebanyakan ulama yang betul-betul tegas dalam bacaan Al-Quran yang betul. Dan huruf lam tadi jangan sampai kita terlalu mengejut. Alin, lembutkan saja. Alin, dan jelaskan lam baris bawah pada makhraj dia, jangan sampai terlepas. Okey. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, suka untuk saya pesan khusus dalam kita menyebut huruf shin, huruf sad, ya. Ada orang yang nak menebalkan huruf menyebut huruf shin dengan betul dengan memuncungkan bibir. Minasyaitani, jangan memuncungkan bibir, sebab itu adalah bukan menunjukkan sifat huruf shin yang atafashi, hamas dan juga rakhawah, ya. Tidak perlu, sebab dia tidak menggunakan bibir. Huruf shin bukan makhraj bibir, tetapi adalah makhraj lidah dan juga gigi kita, ya. Dan huruf sad, ada orang cuba untuk menebalkan dengan baca ihdinassi, ya. Jangan memuncungkan bibir. Sebab lagi sekali, sebab huruf sad adalah bukan huruf bibir, dia adalah huruf lidah dan juga gigi kita, ya. Jadi tak perlu sampai menggerakkan bibir, memuncungkan bibir ke depan dalam menyebut huruf sad yang betul, ya. Dan juga perkara yang suka saya kongsikan yang terakhir adalah mungkin disebabkan perkara ini kita bacanya dengan masa kita kecil, kebanyakan orang kita suka baca Bismillahirrahmanirrahim, suka baca dengan lafzul jalalah tu dipanjangkan sangat, dan ma tu pun dipanjangkan sangat, padahal keadaannya ialah yang sebenarnya sudah dikira lebih daripada 2 harakat, ya. Apa yang penting adalah dalam menyebut atau membaca 2 harakat ni, ia mudah ceritanya kita sebut dengan kadar ia lebih daripada 1 harakat, dan itu adalah menandakan ia 2 harakat, ya. Dan bersesuaian dengan apa yang penting adalah kita menyebut sifat makhraj huruf yang betul, ya. Jangan terlalu memanjangkan 2 harakat ini, ya. Sebab dalam untuk bacaan Al-Quran bersanad ini, perkara ini tidak berlaku, ya. Jadi hendaklah kita bertalaqi dengan guru ataupun dengan orang yang mempunyai yang pertama yang mempunyai sanad, dan yang keduanya bukan sekadar mempunyai sanad, tetapi apabila dia mengambil sanad, hendaklah dia mengambil dalam keadaan yang betul-betul ikhlas. Sebenarnya tujuan dia adalah untuk membaca Al-Quran seperti mana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca. Itu adalah perkara yang utama. Baik, sekian saja daripada saya. Saya harap video ini dapat membantu memberi penerangan yang jelas dalam baca suratul Fatihah yang tepat dan juga betul. Wallahu a'lam. Segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mengajarkan kita Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.